إلى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين والمؤمنين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ففهمناها سليمان وكنا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق لقطن رسول الله. السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله. السلام عليك يا سيدنا الخدير بلياه بالملكان أبا العباس. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hormati, dikasihi Tuan Pengurusi, Tuan Pegawai Ahli Jawatankuasa Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah insya-Allah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, bila kita mengucapkan syukur pada Allah SWT yang sebanyaknya atas nikmat Allah, pilihan Allah, kurniaan Allah, anugerah Allah SWT kepada kita semua untuk melangsungkan kita, membolehkan kita beribadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah, syukur juga kita pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dipilih oleh Allah SWT berada di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, kata Nabi, itu masjid. Dan majlis yang mulia iaitu majlis ilmu. Maknanya kita syukur kerana Allah memilih kita berada tempat mulia dan majlis yang mulia. Semoga kita sama-sama mengikhlaskan diri kita dan istiqamah. Semoga keikhlasan dan istiqamah natijahnya memberikan kita ni kesudahan yang baik dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Sama-samalah kita mempertingkatkan mutu ibadah kita, amalan kita. Kita tingkatkan amalan kita, perbaiki amalan kita, terutamanya ibadat harian kita, ibadat solat kita. Perbaiki mutu ibadah kita dari sudut kekusyukannya, dari segi perbuatan solat kita dan bacaan solat kita.
makin hari makin kita perbaiki, makin meningkat mutu solat kita. Semoga solat yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita sambung pengajian kita pada pagi ini, muka surat 57, Qalbun Salim, muka surat 57. Masih lagi membicarakan di bawah tajuk ghibah, mengumpat. Qala musannif wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita, wali ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung mengumpat ini adalah haram. Ia mengumpat ini adalah haram mengikut ijma' ulama. Mana ijma' tu maknanya menurut sepakat ulama, jumhur ulama. Kita baca nota kaki dia, apa yang dimaksudkan ijma' ulama itu. Kata pengarang kitab kita ni, Fadil Ustaz Mahathir Jo, nota kaki di bawah tu 91, 3 kumpulan ulama, iaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid 1, surat 74-75, membahagikan ulama kepada 3 kumpulan, iaitu kriteria, ciri-ciri ataupun apa yang ada pada ulama itu masing-masing. Yang pertama iaitu imma muhlikun nafsahu wa ghairahu wa humul musarrifuna bi talabil dunya al-muqlibuna 'alaiha. Itu yang pertama disebut sebagai pengenalan ataupun penerangan tentang ulama. Yang pertama iaitu orang-orang, maksud dia tu di bawah nota kaki muka surat 58 bawah tu, orang yang membinasakan dirinya dan orang lain, mereka secara terang-terang mencari dunia dan menerimanya. Itu nisbah atau maksud yang pertama. Yang kedua, wa imma mus'idun nafsahu wa ghairahu wa humudda'una ila Allah subhanahu wa ta'ala zahiran wa batina. Orang yang membahagikan dirinya dan orang lain, mereka mengajak untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara zahir ataupun batin. Itu maksud yang kedua, istilah ulama. Yang ketiga, wa imma muhlikun nafsahu mus'idun ghairahu wa huwa alladhi yad'u ilal akhirah wa qad rafada ad-dunya fi zahirihi wa qasduhu fil batin qabulul khalqi wa iqamatul jah. Ini maksud yang ketiga, kategori ulama yang ketiga, orang yang membinasakan dirinya tetapi membahagiakan orang lain. Dia mengajak kepada akhirat, ini ulama. Dia menolak dunia pada zahirnya, tetapi tujuan batinnya adalah diterima oleh semua makhluk untuk mendapatkan penghargaan daripada mereka dan mendapatkan sanjungan di sisi mereka. Ini 3 istilah, 3 maksud. Ada pun ciri-ciri atau kriteria yang berkait dengan ulama. Yang mana kita tahu umumnya ulama ni ialah orang berilmu. Biasa kita umum yang ditahu ramai, ulama ini lah orang berilmu, beramal dengan ilmunya dan menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Itu umum ulama. Tapi dititikkan sebagaimana yang disebut dalam ni, ada 3 kriteria ulama. Baik. Kita sambung lagi.
Kebanyakan ulama mengatakan bahawa mengumpat adalah dosa besar kerana adanya janji sesaan yang berat untuknya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ini muka surat 58 sebenarnya. Ini surah Al-Hujurat. Hujurat ni bilik-bilik lah. Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 12. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Sangkaan macam mana ni? Sangkaan buruk Mana Imam Syafi'i sebut, kita jauhi dari sangka-sangka buruk. Kalau kita bersangka-sangka buruk kepada orang, itu seburuk-buruk doa lah. Jauhi daripada sangkaan. Ini sangkaan ni umum, sama ada sangkaan baik atau terutamanya sangkaan jahat lah. Jangan sangka-sangka, adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Daging kawan kita meninggal dunia, adakah kita suka makan? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Siapa nak makan? Bukan setakat orang, kambing, ayam pun tak sembelih pun kita tak mampu makan, apatah lagi orang. Maka sudah tidak boleh kita memakannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mana berimanlah, bertakwa, sebenarnya takut kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Ayat ini beberapa pengajaran kepada kita lah. Yang pertama, orang beriman ni biasanya dia jauh daripada perkara maksiat. Allah menyuruh kita, wahai orang beriman. Hanya sahaja orang beriman dapat menjauhkan diri daripada sangkaan-sangkaan. Jadi jangan kita bersangka-sangka, kerana sangkaan-sangkaan dalam hati kita itu adalah dosa. Yang pertama, Allah peringatkan kita. Yang kedua, Allah peringatkan kita, jangan kita mencari kesalahan orang lain. Dalam hadis lain sebut, janganlah kita berpagi-pagi mencari aib orang lain, sedangkan aib kamu banyak. Dengan orang ni dia mencari aib orang lain, dia tak perasan aib dia sendiri. Jangan kita mencari aib orang lain, lebihnya kita cermin diri mencari aib diri sendiri. Kalau kita mencari aib orang lain, maknanya kita tak nampaklah kesalahan kita. Ini maksudnya. Dan dalam hadis lain menyebutkan, barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan buka aib kita. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aib kita. Ini maknanya dikuatkan dengan hadis Nabi. Pokok asalnya inilah firman Allah dalam surah Al-Hujurat ni. Lepas tu pengajaran seluruhnya nak menegah kita ni, Allah menegah kita ni daripada mengumpat. Di waktu perbandingan, adakah kita sanggup makan daging saudara kita yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Memang kita tak boleh tak makannya. Begitulah perumpamaan orang yang mengumpat, seumpama orang yang memakan bangkai, atau bukan bangkai lah, daging saudara kita yang meninggal. Dan pesan Allah yang terakhir di situ, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Jadi takwa. Kalau ada salah, Allah suruh kita bertobat. Banyak mana dosa kita bertobat, maka Allah menerima taubat kita. Lagi Allah itu Maha mengasihani akan hambanya. Jadi itu pengajaran daripada Quran tu. Ada beberapa pengajaran. Teguran Allah, ingatan Allah kepada kita. Baik. Seterusnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir ni, nota kakinya penerangan di sikit di bawah 92 tu meriwayatkan. Sayyidina Jabir ni
meriwayatkan sebanyak 1540 hadis bersama ayahnya dan seorang bapa saudaranya dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka adalah antara 70 sahabat Ansar tempatan yang berikrar akan membantu dan menyebarkan agama Islam di Madinah. Meninggal di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Itu sedikit penerangan tentang Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, siapa dia? Beliau ialah di nota kaki di bawah tu. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Masyhur dengan panggilan Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri itu nama kampung dia lah, nama tempat dia. Berasal daripada orang Ansar, daripada suku Khazraj yang menghadiri Bai'ah Syajarah Ar-Ridwan Al-Hudaybiyah tahun 6 Hijrah. Ia juga meriwayatkan 1170 hadis, mengikuti lebih 12 kali peperangan, meninggal di Madinah tahun 74 Hijrah dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Meninggal dia sama dengan tadi asal dengan Sayyidina Jabir 74 Hijrah juga. Keduanya berkata, Sayyidina Jabir dan juga Sayyidina Jabir dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghibah. Fa innal ghibah ashaddu minaz zina." Qila lahu kaifa? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Maksudnya, kamu hendaklah menjauhi perbuatan mengumpat kerana ia lebih bahaya daripada zina. Kita dah sebut tu, mengumpat ni lebih besar, lebih berat daripada zina dan membunuh. Ini antara hadisnya. Kamu hendaklah menjauhi perbuatan mengumpat. Mengumpat dah kita tahu dah, mengumpat mengata kawan kita, sama ada mengumpat hak buruk dia atau hak baik dia, dia tak suka, kita sebut pasal dia, dia tak suka, itulah mengumpat. Okey, itu maksud dia. Mana hukum mengumpat ni berdosa besar, haram. Dari sini dalam hadis ni, kamu adalah menjauhi perbuatan mengumpat. Nabi pesan kepada kita, jauhi, jangan mengumpat, kerana ia lebih bahaya daripada zina. Ketika Nabi SAW ditanya, kenapa ia lebih bahaya daripada zina? Baginda menjawab, kerana seseorang lelaki yang berzina lalu dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Sebab apa? Sebab zina ni antara lelaki dengan perempuannya, dia tidak melibatkan ramai. Dan sesungguhnya orang yang mengumpat tidak akan diampunkan kepadanya kerana dosa umpatannya, melainkan orang yang umpat itu memaafkannya. Kalau seorang, kalau ramai, kalau satu taman, satu kampung, satu negeri, satu negara, satu dunia, lagi banyaklah kena minta ampun, minta maaf. Hadis riwayat Al-Baihaqi, At-Tabrani dan Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Abi Dunya. Bagus Ustaz Mahathir Ju, dia terang satu-satu siapa dia, nama-nama tu. Contoh di sini diterang lagi. At-Tabrani tu siapa dia? Tu nota kaki. Banyak penjelasan tentang imam-imam besar ni. Siapa At-Tabrani tu? Beliau ialah Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Sekurang-kurangnya kita tahu siapa At-Tabrani tu. Dilahirkan di Akka pada tahun 260 Hijrah, menyusun 3 buah mu'jam, iaitu Al-Kabir, Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Al-Awsat. Meninggal di Asfahan. Asfahan ni Iran. Meninggal di Asfahan pada 28 Zulqaidah tahun 360 Hijrah, ketika berumur 100 tahun 10 bulan. Dimakamkan, dikebumikan di sebelah kubur Hamamah Ad-Dausi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah At-Tabrani. Dan kita tengok siapa dia pula, Abu Syaikh. Beliau ialah Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Hayyan Al-Asbahani.
terkenal dengan gelaran Abu Shaykh, menulis banyak kitab. Imam Az-Zahabi berkata tentang Abdullah bin tentang Abu Shaykh ni, Al-Imam Al-Hafiz As-Sadiq dan ahli hadis Asbahan meninggal pada 369 Hijrah. Itulah Abu Shaykh. Dan siapakah Abid Dunia? Abid Dunia, dia ada dua di situ, penerangan tentang Abid Dunia, dan tambah lagi dalam hadis, ditambah oleh Abid Dunia tentang hadis mengumpat tu. Siapa Abid Dunia? Beliau ialah Al-Hafiz Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abid Dunia Al-Baghdadi. Tahu dah Al-Baghdadi, nama tempat di Baghdad, tempat lahir dia, kampung dia. Dilahirkan di Baghdad pada tahun 208 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 282 Hijrah. Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir, menyebut dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau terkenal dengan karangan yang banyak yang bermanfaat, bermutu dan terkenal. Beliau seorang yang benar, hafiz dan punyai marwah. Ini tentang gelar Hafiz, Al-Hafiz. Okey. Hafiz ni maknanya antara disebut di sini itu hafiz dalam bidang hadis, Baik. Dalam hadis yang lain disebutkan siksaan untuk orang yang mengumpat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis daripada Abid Dunia. Lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Itu hadis ini riwayat Abid Dunia. Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melalui satu kaum yang mempunyai kuku-kuku daripada tembaga. Ini bila ni? Nabi cerita ketika dia Isra' dan Mi'raj. Dia jumpa satu kaum yang mana mempunyai kuku-kuku yang panjang daripada daripada tembaga. Maka aku melihat, kata Nabi, mereka mencakar-cakar muka-mukanya dan dada-dadanya. Hingga mana ada yang mengatakan darah habis keluar awak perut tu. Habis. Kacau. Ni mana menyiksa diri sendiri dengan kukunya. Aku lalu bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Aku tu Nabi lah. Nabi tanya Jibril. Sebab apa? Dalam Isra' Mi'raj tu Nabi ditemani oleh Jibril. Jibril cerita satu persatu kepada Nabi. Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang makan daging manusia, iaitu mereka yang mengumpat dan mencela kehormatan manusia. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini salah satu hadis cerita tentang amaran dan sudah ditunjuk dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj yang mana pasti akan berlaku, yang mana Nabi ditunjukkan orang yang mengumpat ni di akhirat nanti dibalas seperti mana kukunya panjang, yang mengumpat ni menggaruk mukanya dan dadanya hingga mana sakit beraung lah, keluar isi perut dan sebagainya, maka tumbuh balik lagi seterusnya. Itulah seksa bagi orang yang mengumpat. Jadi kita dengar hadis ni, sama-samalah kita berhentilah tuan-tuan. Mengumpat orang lain ni, walaupun susah nak berhenti, memanglah kita ni mengumpat cerita-cerita orang ni. Tambah-tambah musim-musim macam-macam, ada berlaku perayaan dan sebagainya, musim-musim, tambah-tambah ni politik ni, mengundi ni macam-macam ni, duk kata kat orang, hati-hatilah, takut noh mengumpat orang dan sebagainya. Contoh, bukan politik je mengumpat ni, orang bisnes pun sama, orang kampung sama, orang bandar pun sama, ahli keluarga pun sama, family pun sama, orang berniaga pun sama. Bukan politik je, tak politik pun mengumpat sakan, dia tak kira. Contoh, sebab kita ni ada mulut,
Mulut kita jaga mulut kita ni kita jauh. Sebab itulah ulama sebut kita berdoa kepada Allah SWT. Kita pun tahu kita ni rajin kuat duk kata kat orang, kita doalah, ya Allah, tutuplah mulut aku ni, ya Allah, kuncilah mulut aku ni, ya Allah, supaya mulut aku ni tidak mengata orang, mengumpat orang. Kita doalah minta dengan Tuhan. Kita tak ada kekuatan kecuali kekuatan tu diberi oleh Allah SWT kepada kita dengan iman. Kita kunci mulut kita tu. Tapi jangan pula minta dengan Allah bisu mulut pula, tak boleh lah. Kan? Mana kunci mulut tu daripada mengumpat. Sebab mengumpat dosa besar. Mengumpat ni amalan kita tak naik tu. Langit pertama tak naik dah amalan kita. Amalan kita tu tak naik dah orang mengumpat ni. Langit pertama tak nak naik jumpa kat Allah macam mana? Langit pertama pun dah kantoi dah. Amalan mengumpat seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Seterusnya kata apa? Imam Al-Haddad. Tu masih lagi cerita tentang nota kaki tu panjang tu. Imam Al-Haddad mengatakan, renungkanlah wahai hamba-hamba Allah sekalian. Ini wasiat daripada Imam Al-Haddad. Terkenal ada kitab dia, Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Salah satu kitab tasawuf lah. Antara kitab yang terkenal lah, ditulis oleh Imam Al-Haddad. Dia dalam tu pula ada dia punya zikir dia panggil Rotib Al-Haddad, yang diamalkan oleh sebahagian ulama-ulama sufi ataupun golongan-golongan yang mengikuti tarekat. Renungkanlah wahai hamba-hamba Allah sekalian, alangkah buruknya, bukan buruh dalam kitab saya buruh alangkah buruhnya sifat ghibah itu, buruk tu. Alangkah buruknya sifat ghibah, mengumpat itu, dan alangkah kejinya orang yang mengumpat orang lain. Bukan buruk. Tetapi malangnya perkara ini mudah sekali menimpa manusia, kecuali orang yang mendapat rahmat daripada Allah SWT, dan mereka itu amat sedikit sekali bilangannya. Mana sikit sekali lah orang, betul lah apa disebut Imam, sikit sangat orang yang tak mengumpat orang. Kebanyakan kita ni banyak duk mengata kat orang. Seterusnya beliau berkata, apabila kamu mendapati suatu kecacatan atau kekurangan atau keaiban pada diri seorang Muslim, ada cacat atau aib pada diri seorang Muslim, saudara kita, dan kamu berasa wajib untuk membetulkannya. Kalau kita tahu dia salah, kita wajib nak betul dia. Maka mula-mula hendaklah kamu mengingatkannya dengan memberi nasihat ketika kamu bersamanya sendirian. Cara nasihat tu tak boleh cara terbuka, cara sendirian, face to face dengan dia. Jika kamu gagal buat demikian ataupun dia tidak mendapat taufik daripada Allah SWT atas nasihatmu itu, maka yang demikian itu menunjukkan bahawa kamu mempunyai kekurangan dalam peribadi kamu sendiri. Maknanya disebut tu kekurangan lah. Maknanya seolah kita dan nasihat dia tak berubah kekurangan, tapi sebenarnya kesilapan kita tu, tapi sebenarnya pada hakikatnya itu adalah kita sebut hidayah itu milik Allah SWT. Semua milik Allah SWT. Tapi boleh dikatakan juga kesilapan kita. Mungkin dakwah kita, nasihat kita tu mungkin tak kena jalan macam mana, maka menyebabkan dia tak berubah. Apapun sebenarnya kalau ikut Rasulullah, dia nasihat dan sebagainya, dia bermula daripada hati dengan penuh kasih sayang dari hati tu. Itu kehebatan dakwah Rasulullah. Dia tidak berpisah dengan mohon pertolongan Allah SWT. Lantaran itu, janganlah kamu menambah suatu kekurangan yang lain yang lebih buruk daripada kekurangan yang pertama tadi, iaitu dengan mendedahkan rahsianya. Tak boleh mendedah rahsia. Dan membuka keaibannya kepada orang lain, sedangkan dia tidak ada bersama-sama kamu. Dia tak ada kita duduk dedah aib dia. Kita tak tahu apa dia. Kita tahu orang tu, mungkin kita tahu daripada sumber yang lain. Kita tak tahu, kita dengar cerita-cerita, kita pula mendedahkan aib. Sedangkan kita tak tahu sebenar dia tu. Ni bahaya dah. Kelak kamu mengumpulkan dua kecelakaan sekaligus dan menarik kepadanya pula dua bencana yang lain. Nampak tu? Ini antara bahayanya mengumpat dan membuka aib orang lain.
Dalam kitab lihat dia kata Nasih Ad-Diniyah muka surat 372 dan Nasihat Agama dan Wasiat Iman itu muka surat 436. Itu sebut tadi tu. Nasihat Agama dan Wasiat Iman Imam Al-Haddad, ada karangan dia pada muka, ada kitab dia warna biru tu lah kalau Melayu, kalau Urumi lah. Muka surat 436. Ini antara wasiat yang penting bagi kita daripada Imam Al-Haddad. Bahayanya mengumpat dan membuka aib orang lain. Jadi kita buka aib orang lain sedaplah nah. Tapi bila orang buka aib kita, kita nak marah. Itu makna itu satu tamparan, satu balasan sebenarnya. Kalau tak nak aib kita dibuka, kita jangan buka aib orang lain. Insya-Allah. Di situ kita tahu aib orang tu, kita tak buka. Jadi orang tahu aib kita dan orang tak berani buka aib kita. Sebab di situ kuncinya, sebab kita tak buka aib orang, maka Allah akan tutup aib kita. Itu maksud dia. Baik, itu berapa dah? Baru 2 kan? Yang ketiga berkait dengan mulut ni, tu memungkiri janji. Memungkiri janji. Baru 3 tuan-tuan. Berkait dengan mulut ni. Kita baca panjang dia punya ni. Berkait dengan mulut ni, iaitu berkait dengan lidah ni. Kita dah baca dulu. Yang pertama berdusta kan? Panjang juga berdusta. Yang kedua mengumpat, panjang juga huraian dia. Yang ketiga baru nak masuk ni. Yang ketiga berkait dengan lidah ialah memungkiri janji. Baru 3 panjang. Nampak tak tuan? Nak habis apa? 3 ni dia hurai pendek ya. Pendek ya. Memungkiri janji tak panjang. Sikit ya urasan dia. Memungkiri janji berkait dengan lidah juga. Ia adalah satu tanda orang munafik. Kita sebut dulu kan, munafik itu ada 3, tanda besarnya 3. Apabila dia bercakap bohong, apabila dia berjanji mungkir janji, apabila dia beri amanah khianat amanah. Ini antara masyhurlah hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Dan ada ulama hadis menambah lagi satu, apabila dia berbahas, apabila dia berdebat, apabila dia berdebat dengan orang tetapi dia tidak berpihak kepada kebenaran. Seumpama dia nak menegakkan benar yang basah, itu juga ciri munafik. Ada dalam hadis lain. Jadi 4 lah. Yang asasnya 3 tambah 1 lagi jadi 4. Tanda-tanda munafik. Munafik ni kita tahu dah, saya sebut dah munafik tu kan. Zahirnya Islam tapi hatinya tak beriman kepada Allah SWT. Nampak zahir je. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pukul 7 lebih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq, ataupun kita sambunglah, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Salasun, salasa. Salasun. Iza haddasa kazaba. Tanda orang munafik itu ada 3, kata Nabi. Yang pertama, iza haddasa kazaba. Apabila ia bercakap, dia berbohong. Kazaba. Ambil dari kazib. Kazib. Dusta lah. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Ciri munafik yang kedua apa dia? Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mungkiri janjinya. Ni banyak ni berlaku kita tu, banyak kita berlaku ni. Kalau tak beriman, tak takut dengan Allah, kalau ada Allah dalam hati, dia perasan ada malaikat ada dengar kaki kanan, dia takkan buat. Ada orang yang makam tinggi, ihsan, muraqabah, musyahadah dengan Allah, maka dia tak akan bercakap bohong dan dia tak akan mungkir janji, sebab dia tahu dia ada Allah, ada malaikat yang menyaksikan apa yang dia cakap. Ni nak masuk ihsan dalam diri kita ni. Apabila berjanji dia mungkir janji, dan apabila diberikan amanah, beri amanah mana beri tanggungjawab. Sungguh biasanya kalau masjid amanah banyaklah, antaranya bendahari, contoh pegang duit, dia jaga betul amanah dia. Tanggungjawab, tak kira lah, tanggungjawab daripada pengurusi, timbalan pengurusi, imam 1, 2, 3 tok bila, itu juga amanah. Amanah daripada Allah SWT sebenarnya. Nampak je orang lantik, nampak je ke masjid lantik, tetapi sebenarnya pada hakikatnya Allah yang lantik tu. Ya.
Kalau saya guru takmir, amanah dengan guru takmir. Kelin jangan tipu contoh. Cakap betul-betul contoh. Kan? Contoh. Kalau hadir 8 kelas, 8 kelas ya. Jangan duk kelin 9 kelas. Ini tak cukup lagi. Orang kata 900. Dia pergi tulis 900 setengah. Nak lebih tau. Tak cukup-cukup. Contoh. Tipu. Tak amanah. Pergi tak kira lah orang bagi amanah kepada menjaga amanah tu, dia jaga sungguh. Dia katakan amanah. Amanah dikaitkan dengan iman. Nabi sebut tidak beriman bagi orang yang tidak amanah. Ingat tau. Tak beriman, maknanya sini tak beriman maksudnya tidak sempurna iman kita kalau kita tidak amanah. Semaya dah tunggak-tunggak sekalipun. Kan? Dan dia mengkhianati amanah. Ni hadis riwayat Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan apa dia tuan-tuan? Asy-Syaikhan ni sama-sama dua lah kita sebut. Asy-Syaikhan itu sama juga dengan dalam kitab Asy-Syaikhan itu Bukhari dan Muslim. Ataupun disebut muttafaqun alaih. Okey, Asy-Syaikhan. Riwayat Asy-Syaikhan. Dua lah. Okey, ini antara mungkin janji Yang keempatnya, munafik bertengkar dan berkata-kata sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ini berkait dengan lidah. Bertengkar dan berkata sesuatu yang tidak memberi manfaat. Mana lidah ni banyak yang manfaat, banyak juga yang mudarat. Tuan-tuan. Sebab tu kata ulama, kalau kita ni jenis mengumpat, suka kata orang, lebih baiklah kita gunakan lidah untuk berbanyakkan zikir. Mana kita kunci, kita tutup lidah kita daripada mengumpat orang, banyakkan zikir. Ada tasbih zikir. Tapi pegang zikir macam mananya, kalau kaki umpat juga. Tasbih kat tangan, ngumpat juga. Bergegar tasbih tu. Contoh. Tak boleh kata apa. Dah pegang tasbih kat tangan, ngumpat lagi. Tak boleh kira lah. Dia kata, zikir suku, ngumpat suku, hajem. Nampak? Tak boleh kira tak. Tasbih kat tangan tu. Tasbih kat tangan tu. Besar pula tasbih tu. Digital tu. Contoh. Ada yang tasbih besar. Bergegar tasbih tu. Tak boleh juga. Tak ada kekuatan juga. Pegang tasbih mengumpat juga. Banyakkan selawat, banyakkan istighfar, banyakkan insya-Allah. Sikit-sikit kita akan tolak. Akan orang kata meminimalkan mengumpat tu dengan cara berzikir. Lama-lama zikir sebati, maka dia tak akan mengumpat lagi dah. Lawan akhirnya menang lah. Kita nak habis situ dah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ni adalah hadis ni dalam hadis 40 pada. Termasuk daripada keelokan, keindahan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ni hadis sahih. Maknanya hadis ni mengingatkan kita, nak tahu kita ni elok tak elok, cantik ke cantik kita ni, kita meninggalkan sesuatu perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita. Tak kira apa dia, tak beri manfaat kepada kita, tinggal. Mana cantiklah kita tu. Islam cantiklah kita tu. Siapa dia tu? Riwayat Tirmizi tu ada cerita. Beliau ialah Imam Al-Hafiz. Hafiz ni maksud Hafiz hadis. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, salah seorang ahli hadis. Nampak? Al-Hafiz hadis yang masyhur dan pengarang pelbagai kitab terdengar. Ada kata Hafiz ni Hafiz hadis, ada terkena Hafiz hadis pun hafal, Quran pun hafal. Ini ulama sebut. Lahir pada 279 Hijrah di kota Tirmiz. Sebab tu dia sebut At-Tirmizi, maknanya nama kampung. Boleh kita nak buat nama kampung kalau kita sini Al-Port Dickson. Kalau saya Al-Kelantani sebab saya Kelantan. Macam tu. Boleh mak nak sebut tarikat boleh juga. Al-Muhammadiyah, Al-Ahmadiyah, ada sebut macam-macam. Kan? Nak sebut, nak disembahkan guru tarikat boleh, nak disembah kampung boleh. Kalau orang Linggi, Al-Linggi. Kan? Tu Al-Linggi tu orang tahu, dia ni orang Linggi. Pengenalan kita tu kampung mana. Kan? Beliau juga dia kata buta matanya pada akhir kehidupannya, meninggal di Tirmiz pada malam Isnin 13 Rejab 279 Hijrah ketika berumur 70 tahun. Itu umur Imam Tirmizi. Kita tahu inilah Imam Tirmizi. Baguslah.
Ustaz Mahathir dia bagi cerita kepada kita nama-nama ulama-ulama ni. Ibnu Majah, dia cerita siapa dia Ibnu Majah. Belum kita tak tahu siapa Ibnu Majah tu. Ibnu Majah ialah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Khawzini. Lahir Ibnu Majah ni pada 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 273 Hijrah. Kita tahulah umur dia berapa. Tolak lahir dengan meninggal tu tahu umur berapa. Maknanya baguslah. Maknanya saya suka baca kitab ni sebab detail. Dia cerita semua. Nota kaki dia bagi pendengar detail bagi kita faham. Setengah-tengah kitab tu sebut Imam Tirmizi, tak sebut siapa apa. Ni dia sebut satu-satu. Special lah kitab ni. Baru dia betul-betul syarah kitab Penawar Bagi Hadis ni. Itu jadi tebal tu. Asal kitabnya Penawar Bagi Hadis ni pihak. Jadi saya suka kitab ni sebab semua dia sebut. Pokoknya menambah ilmu tentang ulama dia sebut, imam-imam besar dia sebut. Mana memberi menambahkan ilmu kepada kita lah. Okey. Habis itu dah, wallahu alam. Kita tangguh di situ. Kita akan sambung akan datang. Itu berkait dengan lidah juga, iaitu mengadu domba atau menghasut namimah. Mengadu domba ni, menghasut ni maknanya suka bawa cerita lah. Bahasa kampung dia panggil wartawan tak ada gaji. Atau wartawan tak ada gaji. Pergi cerita sana, pergi cerita sini, wartawan tak ada gaji. Ada tambah-tambah. Kan contoh mengadu domba. Kalau bahasa Penang, mengadu domba ni dia panggil mami jarum lah. Mami jarum. Ada cerita mami jarum tu kan? Mami jarum. Dah insah dah, saya tobat dah, insah dah, tobat dah. Tiba-tiba mai kawan tu, ni aku nak cerita. Tahu dah anak kawan tu mengandung anak haram. Pula sambung pula mami jarum dua pula. Dah tobat dah tadi tu. Contoh, tengok cerita tu kan. Nak cerita ni tak lagi isah sekejap je. Ada cerita baru dia buka baru balik. Mami jarum dua. Lepas tu ada lagi Mami jarum junior pula. Berapa seri tak tahulah. Cerita tu juga memberi pengajaran kepada kita lah. Cerita bab mengumpat. Takut kita tuan-tuan. Takut kita. Sebab ingat satu kesimpulannya kita nak bawa ni, kata ulama, dosa kita ni banyak macam mana sekalipun, dengan Allah SWT Allah akan ampunkan, kecuali kita syirik. Yang kedua, dosa kita yang mana Allah tak boleh ampun ialah dosa kita sesama manusia. Kalau kita ngumpat dia, fitnah dia, kita minta maaf. Kalau kita ambil barang dia, kita minta ganti balik atau minta halah. Lagi mana tak buat gitu, bawalah ke akhirat. Nasib kita lah di sana. Akhirat tak ada bayar duit dah. Dibayar apa? Bayar dengan amal kita kepada orang kita yang kita zalim tu, yang kita umpat tu. Habis amalan kita macam mana nak bayar? Tak ada bayar dah. Akhirnya dosa orang yang kita umpat tu, dosa tu ditipu atas kepala kita balik. Itulah balasannya di akhirat. Muflihlah kita. Na'udzubillah. Tak maulah gitu dah. Sama-samalah kita amal kan. Kita tak mampu, minta dengan Allah SWT. Minta doa dengan Allah SWT. Kita tahu salah kita, kita minta dengan Allah SWT. Apa yang kita nak, apa yang kita salah. Kita tahu, orang tak tahu. Kita tu tuan-tuan, samalah saya pun. Wallahu ta'ala alam. Semoga pengajian kita ni memberi bekas kepada hati kita, memberi keisafan kepada kita dan menambahkan ilmu untuk kita amalkan sampaikan insya-Allah dengan izin Allah SWT belaka. Kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan solat subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyina wa rasulah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam bima huwa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam bima huwa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam bima huwa alu.
أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه مداد كلماته ومنتهى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه مداد كلماته ومنتهى علمه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم هذا وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته